kan? Yang tu tak apa. Kalau kita buh nama lain tak boleh, berdosa dan haram dan boleh membawa kufur. Tuan-tuan dan puan sekalian, masyarakat Malaysia ni diuji dengan benda ini, tuan-tuan dan puan. Sebahagian orang Islam dalam negara kita diuji dengan kalimah Allah ini. Cerita lama kan, tapi tak lama masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana sebahagian golongan yang bukan Islam minta supaya kalimah Allah Ta'ala ini untuk dinamakan pada Tuhan mereka. Maka Allah Ta'ala uji kita orang Islam ini. Apa pendirian kita tentang itu? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam agama kita tidak salah untuk mana-mana orang menyebut Allah, tak salah. Kerana apa? Pokok-pokok pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tak boleh kita ikutkan ialah Allah itu nama bagi Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu tak boleh. Orang kafir pun kalau mulut semata-mata nak menyebut Allah, itu tak apa. Tapi kalau dia nak menamakan Tuhan yang dia sembah itu dengan nama Allah, yang itu tak boleh. Kita tidak boleh membenarkan dan juga tidak boleh meredai dalam hati kecil kita. Kerana apa? Seolah-olah kita telah membenarkan Allah itu disyirikkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini kena ingat. Ini persoalan yang kita nampak kadang kecil, tapi dia melibatkan akidah, melibatkan persoalan iman dan kufur, kan? Orang bukan Islam nak sebut Allah, kan? Tapi ingat, kamu hanya menyebut Allah, tapi kamu tidak menyembah Allah. Kita kena ingat betul, tuan-tuan dan puan, bila kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bermula segala puji itu bagi Allah, Tuhan semesta alam. Benar, Allah Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam, yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan malaikat, jin dan manusia. Tuan-tuan dan puan, Allah ini Tuhan kepada semua. Benar. Tapi kita juga wajib beriktikad bahawa tidak semua menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Tidak semua makhluk yang bernama manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hakikatnya Tuhan itu, Tuhan semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Sebahagian orang menyembah berhala, sebahagian golongan menyembah api, majusi namanya. Ada orang menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ, golongan Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Mana mungkin Allah itu ada anak, sedang disebut lam yalid wa lam yulad. Dia tak ada anak, tak beranak dan tidak diperanakkan, bagaimana boleh ada anak? Ini kekufuran yang nyata. Maka kita kena tahu tidak semua orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila ada orang nak letakkan Tuhan yang dia sembah yang bukan Allah dengan nama Allah, ini tak boleh. Dan orang Islam tak boleh benarkan. Membenarkan bermakna meredai. Meredai dengan perkara syirik membawa syirik, meredai benda kufur membawa kufur. Itu beza dia. Yang kita tak benarkan, yang kita tak bagi ni, sebab itu bukan sebab nak sebut. Nak sebut tak apa, pokok pun sebut. Bahkan binatang-binatang pun sebut. Tapi nak menyatakan Tuhan yang mereka sembah itu Allah, itu tidak boleh. Sebab mereka tak menyembah Allah. Kalau dia sembah Allah, dia telah beriman. Tak, dia pun tak kenal Tuhan dia tu macam mana. Kita orang Islam ni belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat dia. Itu dan ini lama nak mengaji sebab ada 10 lagi.
nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Dia, menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang tak ada Tuhan dia orang, kadang-kadang waktu Tuhan waktu senang dia puji Allah Taala kepada dia orang. Tuhan dia orang. Waktu kadang-kadang dia rajin dia bagi nyanyi. Waktu dia segan dia biar belum muat. Sini ada ke ni? Ada tak apa. Kan saya lagi dia buat isu pula dah. Kan. Itulah cerita dia. Dia mau usung kadang-kadang bawa pergi mandi. Kadang-kadang Tuhan pun nak pergi tengok wayang, bawa usung ke tengok wayang pula. Banyak akalnya Tuhan dia orang. Tuhan kita tak payah belah, tak payah bagi makan. Dia yang bagi makan kita, Dia yang bela kita, Dia yang hidupkan kita senang. Kan? Ya Allah, ya Tuhan itu. Patutlah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran tuan-tuan, Surah An-Naml ayat 60 tak silap saya, kita jumpa satu ayat. Allahu khairun amma yushrikun. Kalau orang mengaji tajwid dia tahu lah, mat farah. Ni mat farah. Senyum-senyum tu mengaji tajwid dia tahu. Mat farah berapa tempat dalam Quran? Mat farah cuma 4 tempat je dalam Quran. Sikit je. Kan? Tapi jangan duk nampak tang mat farah saja. Tu apa maksud yang Allah Ta'ala sebut yang dari mat farah tu? Betul, hamzah istifham bertemu dengan hamzah wasal, kemudian bertemu dengan sabdu, maka jadilah mat farah, kata para ulama qari. Maka nak membezakan dia, oleh kerana nak memudahkan sebut, maka dihazafkan istifham tadi digantikan dengan mat. Tak apalah itu mat farah tak tepi. Apa maksud dia? Allah Ta'ala bertanya dalam surah An-Naml, Allahu, apakah Allah itu? Bukankah Allah itu khairun, terlebih baik, amma yusyrikun, ataupun apa yang mereka syirikkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat itu Allah Ta'ala suruh kita fikir, tengok, Allah yang kita sembahkan itu lebih baik, ataupun Tuhan yang mereka syirikkan itukah yang terlebih baik? Kemudian berturut-turut ayat 61, 62 apa semua sampai ke bawah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya balik kepada kita supaya kita berfikir. Tuan-tuan balik buka surah An-Naml nanti tengok balik. Ailahum ma'allah. Ayat tu berturut-turut ada sampai 5 kali Tuhan sebut setiap ayat. Ailahum ma'allah. Ayat seterusnya, ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan serta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang inilah sebahagian orang Islam sendiri perlu berfikir tentang benda ini, tuan-tuan. Bila mana kadang-kadang hanya kerana kepentingan tertentu, kepentingan politik tertentu, sanggup membenarkan orang lain menggunakan Allah untuk Tuhan yang mereka sembah. Allah Ta'ala tanya dalam Quran, suruh kita berfikir, apakah ada Allah, ada Tuhan berserta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bermakna tak ada. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Bal hum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka kaum yang akan diadili, orang yang mengatakan ataupun membenarkan. Orang Islam ni sebenarnya dia tak kata Tuhan itu dua dah. Kalau dah kita tak kata Tuhan dua, jangan benarkan orang menduakan Tuhan. Jangan redha orang menduakan Tuhan. Kekufuran itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman itulah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang Islam wajib mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat kedua, selepas Allah Ta'ala tanya, Ailahum ma'allah,
Allah Ta'ala jawab, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tak tahu rupanya, tak tahu nak membezakan di antara sembahan selain daripada Allah Ta'ala dengan nama Allah Ta'ala itu sendiri. Maka sebab itulah ulama dulu berkemah siap-siap kepada kita supaya kita tak lari akidah. Tuhan itu nama bagi zat, khusus pada nama, maknanya khas pada nama. Siapa pun tak boleh guna nama Allah. Khas pada makna, tak boleh diterjemahkan dengan apa makna pun. Allah itu Allah, tak ada boleh terjemah. Kalau Tuhan nak terjemah Allah tak boleh, Allah terjemah Tuhan pun tak boleh. Allah is Allah. Kalau ilah tak apa terjemah Tuhan. Ini orang Islam semua kena tahu. Sebab benda ni dalam kitab ribu tahun dah. Taklah ribu tahun dah, ratus tahun dah disebut dengan jelas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka insya-Allah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kita sentiasa hari-hari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah. Allah itu Tuhan yang khas pada nama, khas pada makna. Hari-hari baca bismillah, hari-hari mentajdidkan tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oi, tak kemah dah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kita ingat Allah, Tuhan yang esa, yang nama tu tak siapa boleh pinjam, tak siapa boleh kongsi, tak siapa boleh ambil, kan? Allah tu khusus, Tuhan yang esa. Barulah balik kepada Ar-Rahman. Tak, apa dia Ar-Rahman? Bahasa Melayu kata yang Maha Pemurah. Baik, ulama dulu cerita apa? Ulama dulu kata apa? Pemurah ni dengan maksud khas pada nama, am pada makna. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, khusus pada nama. Sebab itu tak boleh juga kata ulama kalau nak berubah nama anak Ar-Rahman saja tak boleh. Sebab dia tetap juga khusus untuk nama Allah Ta'ala sahaja. Kenapa? Yang Maha Pemurah ini tak boleh menabuh pada orang lain. Kenapa? Kita kok mana pun, kalau pemurah kita pun mesti juga ada had dia, ada batas dia. Pemurah Allah Ta'ala tak ada had. Kita kadang-kadang kalau kasih sayang kita pun, murah kita pun, orang hak baik kita. Kalau musuh aku takkan nak bagi kot, tak lawan kita, hang lawan aku, lawan aku hang dapat lah, dia tak bagi, kan? Itu kita, Allah Ta'ala, walaupun orang tu tak pernah sujud pada Allah Ta'ala sepanjang hidup dia sekali pun, dia boleh makan dan minum serupa tu juga. Dia tetap dapat hirup udara segar serupa tu juga. Nah, Tuhan bagi juga. Apa pun yang dia buat, kadang-kadang dia usaha lebih, Tuhan bagi juga. Kerana apa? Kerana sifat pemurah Allah SWT. Makna dia umum, pemurah untuk semua. Untuk orang beriman, untuk orang kafir, untuk orang munafik, untuk orang derhaka, untuk orang taat, untuk orang patuh pada Allah SWT. Pemurah dia umum. Allah Ta'ala tak pilih, semua dia bagi. Itu pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang dia bagi? Kan? Apa yang dia bagi? Yang semua sepatutnya semua orang dapat. Tuhan tak kira yang tu. Udara, air, makan, minum, sehat, apa semua, yang tu semua orang berhak dapat. Tuhan tak kira. Dia pemurah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kadang-kadang terfikirlah kita, dah orang Islam ni lah, kan? Bila kita fikir, kadang-kadang awak mereka ni dengan kufur pada Allah Ta'ala, dengan tak pernah semayang, dengan sembah selain pada Allah Ta'ala, dengan kadang-kadang buat benda-benda yang kita kata Allah Ta'ala sangat murka, tapi kadang-kadang senang pada kita, kadang-kadang kaya pada kita, kadang-kadang sehat pada kita, kadang-kadang umur lebih panjang pada kita. Tu terfikir juga.
Ni yang duk mengaji tiap-tiap hari Ahad dah tak boleh pergi kenduri dah. Kadang-kadang nak pergi tolong orang mahaban tak boleh, apa tak boleh. Nak mengaji. Kadang-kadang sekali-sekala Tuhan uji. Yang dia tak pernah main mengaji, yang tak pernah semayang, yang tak pernah nampak surau masjid. Kadang-kadang duduk senang je. Kadang-kadang lagi hebat, kereta lagi besar. Datang juga fikiran itu kepada kita. Maka dengan Ar-Rahman itu kita kena faham, Allah Ta'ala ni Maha Pemurah. Ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat yang itu semua adalah benda yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa sahaja yang berusaha, sehat apa semua. Walaupun kufur macam mana pun, dia tetap juga akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita teringat itu, sejuk hati kita. Tak apa kan? Jadi tak apa kali apa yang kita buat sekarang ni, walaupun kadang-kadang kita nampak seolah-olah macam ada halangan dia, kadang-kadang nak kena tahan diri pada banyak perkara, tapi Allah SWT akan gantikan yang lebih baik pada kita. Maka lepas tu kita baru tengok ujung sekali, Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ujung sekali, barulah kita faham Ar-Rahim itu am pada nama, khusus pada makna kata nama. Ya. Nama tu am, sifat kasih sayang yang tertumpu ni, yang terpilih ini, yang ni am. Kita berada kasih sayang yang terpilih. Maknanya bila orang ni baik sikit kita, kita lebih sikit kat dia. Itu biasalah. Tuan-tuan dan puan, Ar-Rahim ini. Sebab tu tak salah, tak boleh salahkan siapa-siapa. Ada orang kadang-kadang salahkan kerajaan, dia kata bagi tak sama rata. Kalau aku masuk apa tu juga, kalau bagi kat aku. Kita pun anak-anak kita hak rajin tolong mak pak, kadang-kadang bagi lebih tu. Dengan abang kat abang bagi kat dia RM2, kat abang RM1. Kenapa? Pasal dia duk rajin tolong kita kat dapur, kita bagi sepengah-sengak. Sebab apa tu? Terpilih tu. Sayang terpilih tu. Kan? Salah kan? Salah kan? Tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala pun pilih juga hamba dia. Sebab tu dia bagi pintu syurga 8. Darjat dalam syurga 100. Kenapa dia pilih begitu? Siapa yang baik dengan aku, siapa yang rajin buat ibadat kepada aku pilih dia, aku sayang dia lebih. Allah Ta'ala pun sayang lebih kepada hamba yang taat lebih pada dia. Yang ini tak boleh salahkan siapa-siapa. Maka Allah Ta'ala bagi darjat yang lebih pada dia. Wa'alaha al-firdaus, kata Nabi SAW. Yang tertinggi itu firdaus. Kalau kamu nak minta syurga, minta syurga firdaus. Tak dapat, tak apa, Darussalam. Kan? Dia minta Darussalam, tak apalah, daripada tak masuk langsung. Memang Allah Ta'ala pun akan bagi kepada orang yang lebih ibadat kepada dia, Tuhan bagi lebih. Kita pun begitu juga. Cuma jangan menzalimi, dan Tuhan tak menzalimi. Ini dah, bila dapat lebih, gaduh. Orang ni dapat lebih, gaduh. Dah orang lain tolong lebih, dia dapat lebih. Yang ni apa? Fitrah, tuan-tuan dan puan. Cuma jangan menzalimi saja. Kawan tu supervisor, kerja tak tahu mana, gaji 2,000. Yang kawan tu operator, kerja teruk dah supervisor, gaji 800, biasa. Kena faham-fahamlah standard kita. Ini duk maki hamun kawan tu, dia nak pergi 100, 200 sebulan. Ada orang langsung tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak bersyukur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak bersyukur pada mak pak kita. Ada benda yang kita boleh petikai juga pemerintah, tuan-tuan, tapi jangan semua. Ada benda yang kalau kita petikai boleh bawa kepada kufur nikmat. Kena ingat tu. Macam mak pak kita, dia bela kita, bagi sara hidup pada kita, makan kita, minum kita, hari-hari dia maki mak pak kita. Bagus pun macam dia tu.
Cuba buat tengok. Dan esok tengok pahala tu esok di hari akhirat. Kalau kerja kita begitu, mak pak kita bela kita, besarkan kita, bagi pendidikan pada kita, hari-hari maki hamun mak pak kita begitu, bagus. Buat tengok. Kalau tuan-tuan rasa itu perbuatan baik, tunggu esok di hari akhirat. Pemerintah kadang-kadang bagi macam-macam kepada kita, bagi itu, bagi ini. Ada benda dia silap sikit, kita maki hamun dia hari-hari, kan? Bagus perbuatan kita. Kalau tuan-tuan ingat, tak apa esok di hari akhirat lihat. Yang tak betul tegur dengan cara yang baik, kan? Yang elok terima. Ni kadang-kadang ada sebahagian ustaz minta maaf lah, doktor saya ni memang jenis begitu. Dah panggil saya cakap ikut saya lah, kan? Pasal tak ni, saya tak usah panggil dah. Nah, aku bukan orang namanya Johor. Kan? Ada semua ustaz ni, kes baru-baru ni, tuan-tuan, gula naik lupang apa tak? Betul, baru ni kan? Ada ustaz dalam kuliah tu, ada ustaz pula tempat saya dalam khutbah Jumaat, Tayyiban, kan? Kerajaan zalim, naik gula 2 kupang tu semua, bubuh semua-semua. Sampai orang dengar menyerama tu, kan? Kira khutbah tu punya best. Dia kata, yang sokong lah, tak sokong kata, ya Allah, apa cerita ni? Sajalah selingan ni, selingan. Tentang kita rujuk balik, kan? Kalau kita balik kepada asal balik, yang baru ni naik gula 2 kupang tu sebab apa? Kena tengok sebab dia balik. Jangan kita terus dengar cakap orang aja. Orang kadang-kadang bila dia keluar cakap, dia tak tengok balik asal cakap dia. Kita takut besok kita menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerajaan tarik subsidi gula, kan? Betul ni kalau silap betul balik, dia ambil balik subsidi gula. Sebenarnya dulu kerajaan duk bantu kita, duk bayar duit gula tu 2 kupang. Sekilo kita beli gula, kerajaan bayar 2 kupang. Yang dia duk bayar 2 kupang tu tak pernah terima kasih pun, lama lah. Yang kita duk beli gula, dia bagi 2 kupang. Kita beli gula, dia bayar 2 kupang. Kita kurang 2 kupang. Tak pernah terima kasih. Lama dah dia duk tolong kita tu, tak pernah kata ya terima kasih. Bila dia ambil balik 2 kupang, aku tak bayar dah 2 kupang ni, maka peniaga penaiklah 2 kupang tu balik. Dia tak bayar 2 kupang, peniaga penaiklah 2 kupang. Waktu itulah kita hina dia, kita cela dia, kita maki hamun dia. Inikah perbuatan seorang Islam yang tunduk pada agama dia, tuan-tuan dan puan? Macam mak pak kita kelebat gitu, kita hina macam tu kan? Kan? Sebab tu ada benda yang kita boleh tegur, boleh petikan. Memang saya pun banyak tak setuju, tapi kena ikut cara dia, kena ikut saluran dia, kena ikut adab-adab dan akhlak dalam Islam, baru betul. Tak boleh maki hamun orang senang-senang, hina orang senang-senang, kufurkan orang senang-senang, dan doakan keburukan sama orang Islam. Ini tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dan puan sekalian, ingat, kita ni nak mati, dan kita tak ada soalan sendiri boleh bawa sana, dan tak ada peguam boleh bawa pergi sana. Kalau bawa kapasi pun lari cabut keluar, tuan-tuan. Yang soal itu bukan manusia, yang soal itu malaikat. Sayyidina Umar pun kata, kan, sendi aku semua longgak. Cerita mimpi Sayyidina Umar lagi saya cerita lah, kan. Tambah orang lain. Yang akan menjawab ialah amalan kita. Tanya tu pertama kan, man rabbuka? Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau nak jawab apa lah? Tuhan aku, jawab itu. Jawab itu. Siapa Tuhan kamu? Tuhan saya. Jawab itu. Jawab Allah. Kenapa kena jawab Allah?